Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini kita akan berkongsi tentang kisah ikan salmon. Cakap saja pasal ikan salmon, sudah pasti kita membayangkan hidangan yang enak. Tapi pagi ini bukanlah kita nak berkongsi tentang resepi, tetapi kita ingin berkongsi tentang perjalanan hidup ikan salmon ini yang boleh kita jadikan pelajaran. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ikan salmon ini sebenarnya berasal daripada air tawar. Apabila dia menetas di hulu sungai, dia akan mengikut arus menuju ke lautan dan membesar di lautan. Setelah cukup matang, ikan salmon ini akan kembali ke tempat asalnya. Keistimewaan ikan salmon ini ialah dia mempunyai deria bau yang sangat kuat sehingga mampu mengesan di mana tempat ikan-ikan ini berasal. Jadi pagi ini kita ingin berkongsi tentang bagaimana perjalanan ikan salmon ini untuk menuju ke tempat asalnya. Setelah dewasa, iaitu beberapa tahun, ikan ini dewasa di lautan, ikan ini akan kembali ke tempat asalnya. Di mana apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh ikan salmon ini untuk sampai ke tempat asalnya? Cabaran yang pertama yang perlu dihadapi oleh ikan salmon ini adalah arus yang sangat kuat. Arus sungai yang sangat kuat. Dan yang kedua, ikan-ikan salmon ini terpaksa menghadapi pemangsa-pemangsa. Pemangsa-pemangsa yang perlu dihadapi oleh ikan salmon ini ialah beruang, burung helang, malahan manusia. Dalam perjalanan itu, ikan salmon ini akan menghadapi pemangsa-pemangsa ini. Dan yang ketiga, ikan salmon ini dalam perjalanan menentang arus, ikan-ikan salmon ini terpaksa melompat untuk melepasi jeram demi jeram dan jeram demi jeram untuk sampai ke hulu sungai. Dan di dalam perjalanan ini, ikan salmon ini tidak makan. Malah dalam perjalanan ini, ikan salmon ini akan menghadapi luka dan sebagainya. Tetapi ikan salmon ini akan terus berenang sehingga mencecah ratusan kilometer untuk sampai di tempat asalnya. Apa yang kita boleh pelajari daripada ikan salmon ini adalah, yang pertama, kemampuan ikan salmon ini menyesuaikan dirinya, iaitu sama ada dalam air tawar atau juga dalam air masin. Jadi sebagai manusia yang berpotensi tinggi, kita seharusnya belajar daripada ikan salmon ini menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan yang kedua, determination atau kesungguhan, ketabahan ikan salmon ini untuk menentang semua halangan-halangan untuk sampai ke tempat asalnya juga perlu kita pelajari sebagai orang yang mempunyai potensi yang tinggi. Kalau kita lihat, ikan salmon ini terpaksa menghadapi berbagai rintangan hanya untuk sampai ke matlamatnya. Dan apa yang lebih menarik adalah, setelah ikan salmon ini berjaya melepaskan telurnya, ikan salmon ini akhirnya akan mati. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa tingginya determination ikan-ikan salmon ini, betapa tingginya kesungguhan ikan-ikan salmon ini hanya semata-mata untuk bertelur. Mereka sanggup menghadapi arus yang kuat, menghadapi pemangsa, terpaksa melepasi jeram demi jeram, tidak makan dan terpaksa berenang beratus kilometer hanya berbekalkan dengan ekor dan sirip sahaja. Tetapi akhirnya ikan salmon ni berjaya mencapai matlamat masing-masing. Apatah lagi kita, orang yang mempunyai potensi yang tinggi, sudah pasti kita boleh menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Tuhan serta anggota yang kita ada. Sudah pasti sekiranya kita mempunyai determination yang tinggi, kita mampu mencapai apa yang telah kita sasarkan. Jadi itu saja perkongsian saya pagi ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.